salam sejahtera. Penyakit jantung menjadi kekal punca utama kematian di Malaysia. Putrajaya, sebanyak 172,031 kes kematian telah pun direkodkan pada tahun 2018. Okey, pada hari ini saya dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang penyakit lemah jantung bagi subjek fisiologi asas APBM 0523. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya Muhammad Amin bin Muhammad Ali selaku ketua kumpulan. Assalamualaikum, saya Nur Atika binti Azman. Hai, nama saya Halimatul Saidah binti Osman. Assalamualaikum, nama saya Dina Akila binti Mazlan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syamira Faziana binti Syekhul Islam. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Okey, pada video kali ini saya nak ceritakan apa itu penyakit lemah jantung. Dengar tak? Apa tu penyakit lemah jantung? Hari tu nak dijadikan cerita. Zul Arifin ada masuk saya. Dia cakap, boleh tak Terangkan apa tu penyakit lemah jantung. So hari ini saya akan terangkan apa tu penyakit lemah jantung. Penyakit lemah jantung ni adalah satu keadaan yang kompleks yang disebabkan oleh mempengaruhi keupayaan jantung untuk mengepam darah yang secukupnya ke seluruh badan. Jadi, penyakit ni memang berkait rapat dengan otot jantung. So, bila someone yang ada penyakit ni, dia punya jantung tu biasa daripada jantung orang yang sihat dengan jantung biasalah. Kalau jantung kita kan ikut saiz dia biasa, tapi penyakit ni dia membuatkan kita punya jantung membesar. Actually bengkak. So, dia punya kejadian ni akan meningkat seiring dengan peningkatan umur. So, tengoklah pada macam budak-budak, tengoklah setengah sama bayi yang lain akan ada penyakit ni. Tak semua, setengah, jarang. Tapi kalau macam penyakit ni dia akan attack seseorang tu memang daripada kecil lah, takkan tiba-tiba terus jadi. Dia dalam masa cepat, dia tak sama macam penyakit jantung, heart attack yang biasa. Okey, nama tu sendiri dia adalah cardiomyopathy. Okey, dia punya penyakit ni dia tak tunjukkan gejala, dia tak tunjukkan gejala pada tingkat awal. Macam yang saya cakap tadi, dia macam kita ada penyakit tu, contohlah. Tapi tak adalah. Ini contoh. Penyakit tu, kalau seseorang yang ada penyakit tu, pada awal tu memang tak dapat nak detect lah dia macam mana. Tapi setengah macam dia punya sign dia, kalau macam penyakit lemah jantung ni, kita boleh tengoklah juga. Macam ada juga jenis-jenis dia yang pesakit lemah jantung ni akan susah nak bernafas. Itu yang senang nak nampak. Tapi tak semualah penyakit lemah jantung ni dia punya sign tu susah nak bernafas. Ada banyak je lagi dia punya simptom dia. Tapi mungkin itu yang paling pertama kita boleh tengok. Punya simptom dia tu susah nak bernafas. Macam sebab dia punya otot jantung tu dah kurang dia punya fungsi, sebab dia susah nak bernafas. Penyakit ni menyebabkan otot jantung yang alami penyakit lemah jantung ni, otot dia tu melemah. So dia tak boleh nak pump darah secukupnya ke seluruh tubuh badan. Sebab tu pesakit yang mengidap penyakit ni, dia kelihatan lesu je lah, sebab badan dia tak cukup darah kan ada oksigen. So dua benda tu dah tak cukup. Sebab tu dia macam lesu, susah nak nafas. Sebab kalau fungsi utama kita tahu jantung ni mempam darah.
So bila jantung ni tak mampu untuk pam darah yang secukupnya ke seluruh badan, maknanya oksigen tu tak sampai lah ke seluruh badan kita, tak sampai yang secukupnya. Sebab tu pesakit yang mengalami yang mengidap penyakit lemah jantung ni, dia memang lesu je memang nampak penat je. Lepas tu susah nak nafas. Sebab apa? Sebab volume tu tak cukup, tak sampai ke seluruh badan dia. Macam mana saya cakap tadi, penyakit ni, lemah jantung ni, dia susah lah. Memang selalunya susah kita nak dapat tahu punca dia. Sebab dia tak macam okay, contoh penyakit kencing manis, kita tahu punca dia adalah gula berlebihan. Itu yang kita tahu lah punca tetap dia lah. Tapi penyakit ni dia macam kita kadang kita tak boleh nak confirm apa dia punya punca dia. Tapi yang kita macam banyak kes ni berlaku, penyakit ni berpunca daripada alkohol, pengambilan alkohol yang berlebihan. Okey, macam yang tadi first saya cakap, penyakit attack sama tu memang daripada kecil. Okey, tapi kalau kita jenis yang macam tak jaga, kita pun tak tahu kan penyakit tu kan. So kita jenis yang bebas lah, maksudnya bebas makan semua benda dan tak kisahkan penyakit. Terus nak makan, makan je, nak minum je. Islam ada cakap lah, makanan yang haram ni sebenarnya tidak bagus untuk kesihatan. Dia memang betul sangat-sangat. So sebab tu orang yang mengambil alkohol berlebihan ni banyak je dia nak senang dapat penyakit tau. Okay, terutamanya benda ni lah, terutamanya penyakit lemah jantung ni. Okay, macam dia memang ada tak tahu yang dia ada penyakit lemah jantung. Okay, mungkin masa tu penyakit ni tak terlalu kuat untuk dia. Maksudnya tak terlalu menguasai seluruh badan dia. Mungkin just masa tu dia dapat tahu yang simptom yang dia dapat tahu dia tak boleh nak bernafas. Biasalah, benda biasa macam makan lepas tu mengar. Bila dia lepas minum arak tu macam mengar. So dia macam susah nak nafas kan. Sebab tu yang dia macam okay, tak apalah, never mind. Benda biasa kan, lepas makan ke, lepas tu benda yang pelik ke, memang akan mengar, susah nak bernafas. Mungkin itu pada dia yang mengidap penyakit, tetapi dia tak sedar yang penyakit tu sedang menguasai dia. So lama kelamaan bila dia ambil minuman keras, alkohol yang memang berlebihan, contohnya tiap-tiap hari dia ambil alkohol kan, bila stres je dia ambil. Lagi satu, dia punya simptom ni berpunca daripada stres tau. Stres. So bila macam bila macam yang sesetengah orang, saya tak cakap siapa. Ini saya tak merujuk kepada siapa lah. Saya just bagi contoh, sesetengah orang yang stres, dia akan ambil sesuatu yang boleh menenangkan dia. Contohnya yang paling dekat, alkohol. Bila stres dia akan ambil alkohol. So untuk menenangkan dia lah. Contoh, untuk menenangkan dia, secara tidak langsung penyakit ni makin merebak, makin membesar, jantung dia pun makin membengkak. So jadi ni lama kelamaan memang menyusahkan diri dia lah. Satu hal dah susah nak nafas, satu hal lagi banyak lah. So benda ni memang berkait rapat lah. Jantung kita kan, jantung kan organ yang paling penting. So kita kena jaga. Okay, next saya akan terangkan apa itu maksud cardiomyopathy tergilat. Tergilat tu bermaksud bermasalah. So maksudnya lemah jantung yang bermasalah lah. Okay, in English kita panggil dia dilated cardiomyopathy. Dilated tu related bukan dilated. Dilated birthday, bukan. Okay, so cardiomyopathy ni adalah satu keadaan yang menyebabkan jantung menjadi lemah dan membesar, tidak boleh mengepam darah yang aku geram betul lah. Okey, tidak boleh mengepam darah dengan cekap ke seluruh
fungsi jantung ni, fungsi jantung berkekurangan, fungsi jantung yang maksudnya fungsi yang sambung. Okey. Fungsi jantung yang kurang ni maksudnya dia memang boleh menjejaskan paru-paru lah, boleh menjejaskan paru-paru, hati dengan sistem badan yang lain. Maksudnya sini, kalau korang tak faham ayat tadi, maksud dia bila jantung kita ni dah kurang fungsi dia nak pump darah dekat seluruh badan, susah aku nak cakap tadi tau. Bila jantung ni dah susah kan, dah susah nak pump darah di seluruh badan, so dia akan menjejaskan paru-paru. Paru-paru kan paling dekat dengan jantung. So dia akan jejaskan paru-paru, dia akan jejaskan hati, hati pun paling dekat dengan jantung. Dia akan jejaskan semua sistem badan yang lain. Sebab tu bahayanya penyakit demam jantung ni. Dia tak sama macam penyakit sakit jantung. Penyakit sakit jantung ni, tu orang lain yang cerita. Yang penyakit demam jantung ni aku yang cerita. Kau dengar je. Penyakit demam jantung ni memang berbahaya sebab dia akan menguasai semua aspek tau, semua aspek dalam badan kita. So maksudnya bila dia sakit, bila jantung bila yang sakit, satu badan menunjukkan kita punya, menunjukkan reaksi kita macam tadi lah, lesu, macam lesu. Okay, dia kan muka dia nak tertolak sebut. Okay, kardiopati ni, penyakit demam jantung ni ialah kerosakan boleh diukur bentuk miokardium. Miokardium tu otot jantung. Kau tulis sekarang otot jantung. Tulis miokardium sama dengan otot jantung. So kau faham lah miokardium tu maksudnya otot jantung. Lepas tu biasanya dia membawa kepada kegagalan jantung kan. Kita tahu lah sebab tu dia kegagalan tu susah nak bawa. Hey, susah nak bernafas. Lepas tu lagi satu dia punya ni, bengkak kaki. Orang kata periferi, pembengkakan periferi. Sebab lepas tu orang yang dengan kardiopati ni kerap berisiko untuk berbahaya bagi jangkitan jantung tau. Tidak jangkitan jantung tidak nalar. So bila macam contoh dia kena berehat ke, dia tidur ke, jantung dia tengah bergerak ni, mungkin nampak kan, tapi tiba-tiba dia punya jantung ni boleh mati secara tiba-tiba. Seram kan? Dia punya jantung tu boleh mati tiba-tiba. Dia tak adalah macam okay, bagi kita orang biasa memang akan terkejut kan, tapi orang yang berpenyakit demam jantung ni sebenarnya dia dah tahu lah nak handle macam mana. So mati secara tiba-tiba mungkin ada cara untuk handle dia. Mungkin orang yang mengidap penyakit ni tahulah. Mungkin macam bila dah macam tiba-tiba, lepas tu contoh macam ada orang paling-paling dia tak sedar ke, so macam mungkin ahli keluarga dia dah boleh tahu, kena tepuk belakang ke untuk ambil masa kan. Tak perlu panikkan dia, tak payah berkucuk-kucuk macam gitu. Wajar lah orang tu. Maksudnya tepuk belakang dia biar dia sedar balik. So macam itu mungkin dia dah okey. Mungkin lah itu cara untuk handle dia. Tapi mungkin ada lagi banyak cara untuk handle dia. Last kardiopati ni dia bentuk paling aman kita boleh dapat ni lah, apa tu, kardiopati terlihat ni lah paling aman sekali. Dia banyak sebenarnya hypertonik pembentuk tak. Itu ada orang lain yang akan sambung part ni. So sampai sini je lah. Terima kasih. Ingat tulis tadi miokardium tu otot jantung. Nanti ada soalan kau tak nak jawab pada kau. Bye. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang punca kenapa jantung tu lemah. Okey, yang pertama, obviously memang kita akan dengar lah, memang sakit jantung pun boleh membuatkan jantung rasa lemah. Kemudian ada yang time dah lahir tu memang jantung tu memang dah lemah. And then bukan tu saja, kadang-kadang kita
kadar degupan jantung tu tak betul. Itu yang membuatkan jantung jadi rasa lemah. Kadang-kadang kita rasa jantung tu macam slownya. Okay. Itu yang macam tu. And then seterusnya, kadang-kadang cara kita tidur pun boleh membuatkan jantung lemah. Okey, sebagai contoh, sepatutnya kita kena tidur menyiring ke belah kanan, tapi kita kebanyakannya ada yang mengiring belah kiri. Itu membuatkan jadi jantung tu terhempak. Itu yang membuatkan jantung jadi lemah. Okey, seterusnya dia ada satu penyakit yang boleh membuatkan orang tu buat banyak sel darah merah. Melakukan sel darah merah terlalu banyak itu juga boleh membuatkan jantung tu jadi lemah. Okey. Hyperthyroid pun sama. Itu membuatkan jantung pun jadi lemah juga. So jadi sakit jantung dengan lemah jantung ni ada kaitan. Itu yang kita kena jaga jantung tu betul-betul. Okey, di sini saya nak bercakap tentang simptom-simptom lemah jantung. Terdapat beberapa simptom-simptom lemah jantung yang perlu kita ketahui. Antaranya ialah kita akan berasa sesak nafas ketika kita sedang melakukan sesuatu pekerjaan. Seterusnya, kita akan mula rasa berdebar. Simptom lemah jantung yang ketiga pula ialah kaki kita akan mula bengkak dan mula berasa sakit. Selain itu, kita juga akan mula kerap batuk pada waktu malam dengan teruk sekali. Okey, simptom lemah jantung yang kelima pula ialah kita akan mudah terbangun pada waktu malam secara tiba-tiba disebabkan oleh sesak nafas. Simptom lemah jantung yang terakhir pula ialah sesak nafas ketika kita sedang baring terlentang. Okey, yang saya tahu dan yang pernah saya dengar lah kan, pesakit mungkin akan menggunakan bantal yang lebih banyak daripada biasa untuk menegakkan sedikit badan supaya sesak nafasnya berkurangan. Ada juga sesetengah pesakit yang terpaksa tidur secara duduk. Sebab bila diorang tidur secara duduk, diorang dapat mengelakkan dari sesak nafas yang teruk. Sebab ada yang setengah orang bila dia pakai bantal banyak pun dia still juga sesak nafas. So ada juga pesakit yang terpaksa duduk untuk tidur. Okey, itu saja simptom-simptom lemah jantung yang saya tahu. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan cara mencegah lemah jantung. Okey, cara untuk mencegah lemah jantung ialah dengan melakukan gaya ataupun cara hidup sihat. Ada 5 iaitu yang pertama, melakukan senaman. Senaman itu perlulah mengikut kemampuan diri anda. Jika mampu, lakukan. Jika tidak mampu, jangan lakukan. Ataupun mendapatkan nasihat daripada doktor yang lebih pakar. Makanan seimbang haruslah mengandungi nutrisi yang terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin pada kadar yang betul. Kandungan makanan seimbang ini perlu diambil dalam kadar yang berbeza mengikut keperluan badan anda, seperti mana yang terkandung di dalam piramid makanan. Setiap rokok yang anda merokok membuatkan anda lebih cenderung untuk mendapat penyakit jantung, serta asap rokok juga buruk bagi orang-orang di sekeliling anda. Rasanya semua orang tahu yang beragama Islam tidak boleh minum alkohol, dan bagi yang non-Muslim pula, elakkan minum alkohol kerana ia boleh memudaratkan kesihatan anda. The last one is mendapatkan rawatan awal dan kawalan ketat daripada hospital. Sebelum
melakukan rawatan untuk mengesahkan seseorang itu mempunyai lemah jantung ataupun tidak. Ia perlulah berdasarkan pemeriksaan secara klinikal melalui keputusan darah, keputusan X-ray dan juga ekokardiogram. Pengambilan darah adalah untuk melihat fungsi buah pinggang. Penyiasatan ini untuk melihat fungsi buah pinggang adalah penting kerana salah satu sebab terkumpulnya air dalam paru-paru adalah disebabkan kegagalan buah pinggang. Seterusnya ialah fungsi hati. Kegagalan hati juga boleh menyebabkan simptom lemah jantung seperti kaki bengkak. Oleh itu, penyiasatan darah untuk mengetahui fungsi hati adalah diperlukan. Pemeriksaan yang seterusnya adalah pengimejan ataupun lebih dikenali sebagai X-ray. X-ray dada. Pesakit yang mengalami lemah jantung selalunya mempunyai saiz jantung yang lebih besar daripada manusia yang biasa. X-ray juga menunjukkan kawasan paru-paru yang kabur, terutamanya bahagian bawah. Ini menunjukkan air telah memasuki bahagian alveolar paru-paru. Yang kedua ialah ekokardiografi. Ia berfungsi untuk melihat keadaan jantung beserta injapnya sama ada berfungsi dengan normal ataupun tidak. Pemeriksaan dilakukan dan membuktikan pesakit mempunyai penyakit lemah jantung, barulah rawatan akan dilakukan. Penyakit lemah jantung ini memerlukan rawatan sepanjang hayat. Ia melibatkan rawatan untuk mengurangkan simptom masalah lemah jantung dan juga mengelakkannya daripada menjadi lebih teruk. Kadang-kadang doktor boleh membetulkan balik masalah lemah jantung bergantung kepada penyebab masalah itu. Sebagai contohnya ialah jantung menjadi lemah disebabkan injap yang rosak. Doktor boleh melakukan pembedahan untuk merawat masalah tersebut dan pesakit menjadi lebih selesa selepas pembedahan dilakukan. Rawatan yang dilakukan adalah dari segi penggunaan ubat. Selalunya doktor akan menggunakan kombinasi ubat untuk mengurangkan simptom lemah jantung dan juga untuk mengelakkan jantung menjadi lebih teruk. Antaranya ialah angiotensin converting enzyme ataupun lebih dikenali sebagai ACE inhibitors. Ubat ini digunakan untuk membesarkan diameter darah supaya tekanan darah berkurangan. Ia akan mengurangkan beban jantung untuk menggepam darah. Contoh ubat adalah perindopril, enalapril, captopril dan lisinopril. Selain daripada rawatan penggunaan ubat, pembedahan juga akan dilakukan. Dalam beberapa jenis kes lemah jantung, pembedahan diperlukan untuk merawat masalah tersebut. Antaranya ialah coronary bypass surgery. Dalam pembedahan ini, satu salur darah badan akan diambil di bahagian kaki dan salur darah itu akan digunakan untuk membuat pintasan di bahagian salur darah jantung yang tersumbat. Selain itu, pembaikan ataupun penggantian injap jantung. Pesakit yang mengalami masalah injap jantung boleh menyebabkan fungsi jantung tidak begitu efisien. Oleh disebabkan itu, mereka yang mengalami masalah ini boleh menjalani pembedahan sama ada untuk menggantikan injap tersebut ataupun menukarkan ia dengan injap yang lain. Selain daripada rawatan penggunaan ubat dan pembedahan, antara rawatan terakhir yang pesakit boleh lakukan adalah dengan menukarkan gaya hidup yang lebih sihat. Perubahan dalam gaya hidup boleh membantu pesakit untuk mengurangkan simptom lemah jantung. Beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh pesakit adalah dengan berhenti merokok. Mereka yang merokok perlulah berhenti merokok kerana ia boleh merosakkan salur darah dan menyebabkan paru-paru menjadi lebih rosak dan banyak lagi kesan sampingan.
Selain itu, makan makanan yang sihat. Kurangkan pengambilan makanan yang manis dan mempunyai lemak yang tinggi. Banyakkan makanan yang mempunyai sayur-sayuran yang banyak. Akhir sekali adalah kurangkan pengambilan garam. Pengambilan garam yang berlebihan akan menyebabkan air yang lebih banyak dalam salur darah dan akan meningkatkan isi padu darah dalam badan dan membebankan jantung untuk mengepam. Okey, sekian dari saya. Terima kasih.